Detik 12 malam kembali untuk memaparkan kisah-kisah seram, misteri dan mistik. Kisah kali ini adalah tentang tugasan yang dipikul dari salah satu kerja pengurusan jenazah. Selain daripada memastikan upacara pengumatan terakhir pada si mati berjalan lancar, ada kisah yang ingin kita kongsikan dari Kelang, Selangor. Cik Dewa. Ya, apa khabar? Baik, khabar baik. Terima kasih kerana luangkan masa bersama dengan Detik 12 Malam. Okey. Boleh tak kongsikan dengan kita tentang latar belakang dan sejarah tentang Bagawan Kaskim Funeral Service? Okey, macam latar belakang dia tu memang kita dah buat ke 12 tahun lah. 12 tahun kita memang buat dekat sekitar 12 tahun. Macam kita buat ini funeral ini ada polis call, hospital, kadang-kadang family dia direct datang jumpa kita. Jumpa kita, okey, lepas tu kita pergi hospital, kita bawa mayat si mati tu, kita kasih mandi, apa semua, upacara dia kita buat, lepas tu baru kita masuk dalam peti. Masuk dalam peti tu baru siap, baru kita hantar pergi dia punya rumah. Okey, apakah perkhidmatan yang dijalankan yang ditawarkan? Kita ada banyak tawaran. Macam katalah, macam si mati tu kalau kita bagi makanan untuk family dia. Kita ada package yang baiknya, package lah kita bagi, yang terbaiknya kita buat. Kalau dia mampu, kita bagi. Sebab dia punya kerja hanya nangis je. Meratapi kehilangan orang yang tersayang. Kehilangan, tapi kita semua bagi. Macam barang semua kan, semua kita bagi, bunga, yang apa yang perlu untuk dia, kita semua buat. Boleh tak saya tahu lebih lanjut tentang maklumat dan juga proses yang lebih terperinci? Boleh. Itu saya kena bagi perkara Ciru Kumar. Ada person in charge yang lain lah. Dia akan cerita lebih lanjut. Dia akan boleh lebih cerita lanjut lagi. Okey, boleh saya jumpa dia? Boleh bagi jumpa. Okey, saya dah. Okay. Okey, Abang Tiru. Ya. Ni boleh kongsikan dengan Detik 12 Malam tentang kalau kita selalu lihat masyarakat Muslim, masyarakat Islam, proses pengurusan jenazah. Macam Tiru boleh terangkan bagaimana masyarakat Hindu ataupun mereka yang berkaitan dengan proses pengurusan jenazah di tempat ini? Boleh. Kita bawa mayat dari hospital, kita bawa mandi, bawa sini ke kedai, mandi dia, pakai baju, make up, semua, pasang embambing. Lepas tu bawa balik di rumah dia, hantar keranda, pakai ini barang, kasih dia setting semua, belakang-belakang dia punya arrangement, taruh berita, taruh stand, taruh keranda semua, kita arrangekan semua, taruh dry ice dengan mandi apa-apa, yang lain semua kita boleh bikin. Kita bawa nanti dia hantar di rumah, kasih dia setting semua, bawa hantar keranda dia, semua setting, bawa kita air ke apa ke semua setting. Tu cardboard kita taruh dia bagi tahu bila nak keluar apa-apalah. Besok pagi ke lusa ke kita tuliskan taruh sana dekat sana cardboard dah. Cardboard. Lepas tu kita keluar dari Sami datang, dia orang bagi sembahyang, bincang dekat waris, macam mana bincang dia orang bincang. Lepas tu dia bawa pergi sembahyang, bawa setting. Sami bawa barang setting, dia akan uruskan setting barang-barang dia. Berapa nak angkat orang untuk air punya. 10 orang ke 15 orang ke, dia orang pakai cantik-cantik, pakai beti semua. Dia orang pakai bunga, sembahyang semua, baru dia orang boleh bikin punya. Okey, Cik Tiru, terima kasih banyak atas perkongsian maklumat. Terima kasih. Okey, terima kasih. Saya mau pergi ke satu lagi lokasi. Okey, boleh. Terima kasih. Masa saya sedang kerja dekat bilik, office, terdengar bunyi macam orang tarik abu. Ada macam budak nangis. Ada budak nangis, ada.
Coretan perjalanan sebuah kehidupan pasti menemui titik noktah dengan kematian. Apabila bertugas berkaitan jasad serta lokasi krematorium, pasti ada kejadian-kejadian misteri berlaku. Sudahkah anda bersedia untuk mengetahui cerita-cerita seram yang pernah berlaku di sini? Kita dengarkan pengalaman mereka. Cik Anderson, Ya bang. apa khabar? Saya. Saya Azmi daripada Detik Lepas Malam. Ya. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Okey bang, boleh kongsikan sedikit sejarah latar belakang kawasan krematorium ni? Okey. Kawasan krematorium ni diwujud pada tahun 1916. Bangunan krematorium Majlis Pemenang Kelang ni diwujud pada tahun 2003 yang berfungsi beroperasi pada tahun 2004. Oh, jadi masa tahun 1916 tu bangunan tu macam mana keadaannya? Masa tahun 1916 tu kawasan ni memang hutan, kawasan berhutan. Ni bukit, atas ada kawasan perumahan pekerja hospital. Sini ada satu kawasan rumah, sini semua hutan. Dalam 2003 Majlis Pemenang Kelang telah bina bangunan ini dan beroperasi pada tahun 2004. Dulu dengan sekarang macam mana cara pembakaran? Mari kita tengok ke dalam. Wah, kat dalam Okey, boleh. Sekarang kita dah pakai cara macam ni bang, tradisional. Dulu kita pakai cara tradisional, tapi sekarang kita dah buat chamber untuk bakar mayat. So pembakaran mayat ni bukan untuk orang India saja. Semua bangsa boleh masuk, kecuali Islam sajalah. Myanmar, Nepal, China, India, semua kita akan bakar kat sini. Okey Bang Anderson, kalau tak keberatan, boleh kongsikan sedikit bagaimana proses daripada awal hingga ke akhir pembakaran? Okey. Proses pembakaran ni kita akan terima melalui kasket. Kasket akan menghubungi saya dan terima booking. Waktu-waktu yang kosong kita akan bagi tahu, so dia akan ambil booking melalui saya. Okey, kalau macam bila dah masuk ke chamber pembakaran ni, berapa lama tempoh pembakaran tu? Dia dalam 2 hingga 2,5 jam. Oh, lama juga. Waktu pembakaran. Adakah itu normal ataupun agak panjang juga pasanya? Itu normal. Pembakaran normal 2 hingga 2,5 jam. Dia ikut size body juga. So ada yang kurus, ada yang gempal, berisi. So dia akan tengok kalau kurus dia akan mungkin dalam 2 jam dah habis lah. Kalau dia berisi sikit mungkin 2,5 jam. Okey bang, boleh kongsikan pengalaman abang berjumpa dengan benda-benda yang seram, pelik berlaku kat sini? Benda-benda halus tu saya tak pernah nampak. Tapi kekerapan sini ada dengar bunyi je. Bunyi Bunyi. Abang pernah dengar sendiri? Pernah. Saya pernah sekali. Semasa saya terang kerja dekat bilik, office. Terdengar bunyi macam orang tarik abu. Saya pun datang tengok mana siapa yang sedang ambil kan. Datang tengok tak ada orang. Rupanya saya punya staff semua duduk kat luar. Tapi bila saya tanya dia orang, ada dengar bunyi tak? Ada. Oh, dia orang pun dengar juga? Ada orang pun dengar juga. Macam pelik lah, Turi. Saya pun tak tahu macam mana dia boleh kalau berlaku macam itu. Besi penarik abu tu bergerak ataupun tidak? Semasa saya datang tengok, benda tu tak gerak. Tapi bunyinya kuat, kita dengar. Saya datang jumpa saya punya staff, saya tanya. Semua orang dengar bunyi tersebut. Tapi dia orang tak datang tengok? Dia orang tak datang. Saya on the way keluar dari office. Oh. Bila saya keluar office, saya datang tengok, tak ada orang. Saya tanya dia orang, kenapa bunyi? Tapi dia orang pun tak tahu, kata tak tahu. Macam mana boleh bunyi macam tu. Yang ni saya pernah hadapi lah sebelum ni. Selain daripada itu, tak ada lah saya. Besi tu adakah besi yang kat luar ni bergerak atau masa menarik abu, bunyi tu macam tu? Dia tarik daripada chamber lah? Chamber. Okey, Abang Anderson, nak tahu jugalah, adakah kawasan krematorium ni dikelilingi kawasan tanah perkuburan India sahaja? Tak. Sebelah depan kita ada kubur Islam. Sebelah kanan ada kubur India. Sebelah belakang kita ada kubur Cina. Sebelah kiri kita ada kubur Kristian. Okey, terima kasihlah Abang Anderson kerana sudi berkongsi dengan Detik Lepas Malam. Okey, terima kasih.
Abang Sami, Ya. terima kasih kerana bersama dengan Datuk Bas semalam. Minta maaf lah ambil masa sikit Boleh. Boleh ya? Boleh. Okey, kita nak tanya sikit lah. Abang Sami dah jaga kawasan ni dah berapa lama sebenarnya? Saya jaga sekarang sampai 15 tahun. 15 tahun? 15 tahun. 208 saya datang sini. Tapi kita ada bersih sini sikit lah, aku tokong. Sama yang tokong. Ada kita tengok hutan semua. Ini kubur-kubur ada 208 tak boleh nampak. Okey, kita mau tanya Abang Sami sikit lah. Dalam menjaga kawasan tanah perkuburan dekat sini kan, ada tak pernah jumpa ataupun berlaku kejadian-kejadian yang pelik dan juga mungkin misteri dan menyeramkan? Adalah, kadang-kadang adalah. Boleh Tapi ceritakan? malam jugalah. Malam Apa yang malam berlaku? juga. Ada macam budak nangis. Budak nangis? Ada budak nangis, ada. Ada budak-budak kecil datang ke? Bukan. Ada suara dengar. Ada suara dengar? Suara juga boleh dengar. Dia punya nangis. Tapi kadang-kadang orang 1 tahun, 2 tahun meninggal kan. Ada orang dulu ada tanam sendiri kan. Mungkin dia punya suara lah. Pernah Abang Sami tengok ke mana Tak boleh suara nampak. datang? Okey, adakah kejadian yang mungkin daripada luar ke berlaku? Macam dulu pagar tak ada. Masalah itu time ada lah. Kadang-kadang pukul 12 ke, pukul 2 ke orang mari. Apa yang diorang buat? Apa yang Ambil, tak tahulah, mungkin ada orang sakit ke apa, dia pergi jumpa bomo ke. Kalau macam itu ada lah. Dia orang pergi jumpa bomo. Kadang-kadang tu bomo kata kau pergi tanam dekat kubur. Oh, tanam dekat kawasan kubur ni? Ada jugalah. Ada orang buang laut ada. Dia bikin okey. Macam orang sakit bukan sudah kena ilmu kan. Dia baru tengok bomo, ada bomo, dia kata dia pergi bikin-bikin semua, dia buang laut ada. Tapi ada bomo, saya pun tak tahu lah, dia cakap pergi tanam dekat kubur. Kalau macam ada orang datang minta nombor ekor pergi dekat kubur, Kadang-kadang itu pun ada jugalah, tapi mungkin ada lah. Dia orang pergi jumpa kubur, minta nombor ekor ke apa ke. Itu pun ada jugalah, tapi sekarang masa saya ingat sekarang semua sudah kurang lah. Sudah kurang Sudah kurang. Sekarang makin lama-lama saingan tu bunyi-bunyi tu dengar tu pun sudah kurang. Sudah kurang. Sudah kurang. Itu. Ada jugalah kadang-kadang. Itu dia. Okey, terima kasih Abang Sami. Okey. Boleh tunjuk saya kawasan Tokong. Kita mau tengok. Boleh. Boleh? Boleh. Okey. Mungkin. Ya. Okey, saya dah keluar. Weh. Daripada penceritaan mereka tadi, terbukti jelas bahawa pengalaman-pengalaman menyeramkan berlaku tanpa mengira waktu. Namun, sejauh mana perkara-perkara misteri ini berlanjutan masih menjadi tanda tanya. Di sekitar kawasan krematorium inilah, Detik 12 Malam akan cuba dapatkan jawapannya. Ikut rapat. Okey, kita akan mulakan siasatan. Kita akan masuk ke kawasan krematorium. Jadi, kita bermula dengan krematorium dan kita akan menyiasat sama ada tak berlaku perkara-perkara yang pelik ataupun misteri di sini. Niat saya bukannya nak menghina ataupun mencemar kawasan yang dianggap suci bagi kaum ataupun mereka yang menjalankan aktiviti pengurusan jenazah di sini, tetapi kita untuk mendapatkan kepastian dan juga menyiasat ada tak berlaku perkara yang misteri ataupun menyeramkan. 1:22 pagi. Okey. Kita dah mulakan siasatan security. Oh. Ada gangguan audio pada walkie-talkie kita. Ada gangguan audio, ada siapa-siapa tekan walkie ke? Okey, mungkin kita boleh mula masuk lah. Okey. Boleh terasa bahang ataupun haba daripada chamber ataupun kebuk pembakar ni. Kalau ikutkan, inilah besi. Okey. Besi untuk menarik abu-abu
mayat yang ada di dalam kebuk pembakar ni. Ni kalau ikutkan daripada rekod pembakaran mayat, ada mayat yang telah lengkap dibakar petang tadi, dan inilah abu yang telah dikumpul. Ini adalah satu perkhidmatan ataupun pengurusan yang sangat efisien, dan apa yang dijalankan adalah mengikut garis panduan, ketetapan dan juga apa sahaja yang ditetapkan oleh Majlis Pemadaran. Mereka yang bekerja di dalam krematorium ini, apabila tidak ada pekerja yang apa tu bunyi? Sini apa tu? Ada dengar bunyi apa-apa tak? Dengar bang, saya dengar. Aku tak dapat tahu lah kat mana datang suara tu. Dia macam suara garau yang tak dapat aku nak describe. Betul. Lepas tu bunyi tu dia macam dekat dengan abang. Oi. Kenapa ni? Meremang di rumah sini. Meremang di rumah ni. Apa pasal walkie ni? Oi. Kenapa ni? Oh, lain macam lah. Mungkin dia tak suka saya berada di dalam. Mungkin dia tak suka saya berada di dalam. Okey, saya dah keluar. Saya dah keluar. Weh. Guys. Ada dengar tak suara tu? Oi, antara bunyi bising dekat kat luar sana, saya tak pasti ada dia orang buat jalan ke apa, tapi dekat kawasan dalam ni macam ada satu suara seakan macam tu. Itu yang saya dengar. Saya tak pasti saya tak tahu apa yang membuatkan walkie-talkie ni berbunyi sampai macam ni. Dia seakan amaran supaya saya menjauhkan. Saya akan suruh saya menjauhkan diri daripada kawasan ini. Okey. Weh. Bunyi macam ada orang gelak ah. Bes, ada dengar macam ada orang gelak tak? Saya tak pasti. Saya dengar tu pun tak benda yang betul tadi tu bang. Bunyi macam ada orang gelak siul. Macam ada gelak tadi. Okey, sekarang ni saya berada di kawasan perkuburan, tanah perkuburan Hindu di Simpang 5 ni, Kelang. Tadi tu memang satu kejadian yang agak pelik lah bagi saya, sebab pertama kali komunikasi ataupun sesuatu perkara, kejadian yang agak pelik berlaku. Alat perhubungan walkie-talkie ni mempunyai gangguan yang sangat teruk. Okey, saya tak tahu nak mula daripada mana. Ada beberapa kejadian yang mungkin agak pelik bagi saya lah, sebab tak pernah berlaku sebelum ni, dan kejadian itu bagi saya agak misteri lah. Satu, bila mula-mula nak masuk ke kawasan krematorium ni, ada gangguan pada walkie-talkie. Mungkin itu perkara biasa lah, teknikal lah kan. Apa yang kita boleh jangka. Bila kita dah buat benda tu senyap, okey, boleh masuk. Ada satu kejadian yang mungkin bagi saya susah nak faham. Tiba-tiba dalam kedengaran sayup-sayup, seakan-akan suara yang dengan nafas yang agak keras dan percakapannya sangat tak jelas. Dan ketika itulah walkie-talkie yang saya pegang berbunyi dengan signal yang saya susah nak faham. Kemudian terdengar suara ketawa seakan-akan, yalah, bila saya dah
keluar daripada kawasan krematorium. Gangguan berlaku lagi sampai ke pintu pagar saya keluar. Dan masa kat pagar tu yang saya dengar sayup-sayup, saya akan ketawa. Jadi kesimpulan dekat sini di Teluas Malam membuat siasatan, ada perkara yang pelik yang tak dapat kita huraikan, tak dapat kita rungkai. Tetapi kejadian itu amat merusingkan saya kerana kita tak dapat nak kaitkan antara kejadian-kejadian tersebut, tetapi itu adalah misteri yang kita dapat rungkai. Di Teluas Malam, krematorium, kita check out. Ini sangat misteri.